Hello guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku untuk kali ini. So guys, untuk video kali ini, episod yang last untuk kisah seram negeri-negeri di seluruh Malaysia. Okay, aku akan ceritakan macam biasa dua kisah yang aku akan baca di vlog ataupun di mana-mana komen lah. So untuk video kali ini di negeri Sabah, iaitu negeri di bawah Bayu, ada juga kisah-kisah yang menyeramkan. Dia ada banyak tapi aku akan cari dua saja untuk aku ceritakan kepada korang. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Tapi kalau kata orang Sabah yang dengar ataupun tengok video ni, kalau yang dah pernah dengar aku punya cerita nanti, kalau kata korang dah dengar, mungkin dah biasa untuk dah familiar lah untuk korang dengar tu. So bagi yang belum dengar, korang boleh dengar lah, ataupun korang boleh dengar kisah aku sambil tengok gambar hiasan yang aku akan share dekat sini, video next tu nanti. Okay? Kepada sesiapa yang dah subscribe aku daripada awal sampai sekarang, aku sangat-sangat menghargai dan aku mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana korang support video aku daripada awal sampai sekarang. Dan kepada sesiapa yang baru saja tengok video ni, yang baru saja buka video ni, jangan lupa tekan like, share, komen dan juga subscribe, dan juga tekan butang loceng untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So guys, tanpa membuang masa, jom kita dengar dua kisah yang aku akan baca nanti. So let's watch this video. Why do you seem so scared? All I wanted to do is play with you. Baik guys, untuk kisah di Sabah, untuk yang pertama iaitu hantu anak beranak tiada kepala. Baik, sebelum tu aku akan cuba ceritakan secara tidak laju sangat. InsyaAllah aku akan cuba. Kalau aku terlaju, harap mohon maaf. Aku cuma nak berbetulkan percakapan aku. Alright. Cerita ni berlaku pada 2014. Tempat indah permai sepanggar di bilik sewa yang sekarang ni tidak diketahui disewa ataupun tak. Cerita ni bermula masa tu nasib mau masuk mulut sudah bah. Tiba-tiba jiran kami di sebelah ini minta tolong. Paniklah. Kenapa ni? Kenapa pula kami? Sedangkan keluarga dia ramai. Baru sampai dari sandakan, belum sempat saya masuk bilik, dia orang keluar pula. Dia orang mengangkat kakak dia. Orang ini dari sandakan ni, macam start itu. Orang saya tengok 4 orang mengangkat dia. Yang mengangkat dia tu ibu bapa itu perempuan, adik lelaki dia 2 orang, dan kawan salah seorang adik dia yang angkat perempuan tu. Tapi cacat tiada pergelangan tangan. Mengangkat dia orang ni pergi kereta di bawah, mau pergi hantar ke hospital khas. Saya tanya beliau, perempuan dia orang kenapa? Dia bilang tidak tahu. Ada 20 minit begitu naik si Zack. Maksud aku si Zack itulah. Beliau perempuan tanya kenapa lama? Dia bilang menolak kereta lagi. Sudah begitu dia pergi bilik. Tiba-tiba dia lagi menjerit serabut kepala. Datang kami ramai-ramai tanya mana. Dia tunjuk sebelah TV. Meremang bulu roma kami tengok di sana. Baru dia bilang panas-panas. Kami ambil 2 baldi air siram di badan dia. Masa lagi panas, tapi mata dia pergi atas sudah. Merah-merah lagi tu. Beliau saya tutup mata dia, tapi masih lagi sebut kepala. Maksudnya serabut lah kepada dia. Tiada. Buka jendela, saya azan. Masih lagi saya dengan 2 orang kawan ni cari ustaz sana di surau IP. Dapat jugalah. Kami pakai motor pergi sana, iaitu di surau. Tapi itulah, itu ustaz suruh saya tunggu di surau. Kawan saya yang hantar pergi sana bilik sewa kami. Sudah begitu, tiba-tiba orang yang di surau tu Rio. Lupa kasih tahu di surau tu ada musafir bah. Dah pukul 12:30 malam ni. Saya pergi sana, tempat ambil air wuduk. Rupa-rupanya ada kena rasuk. Itu kawan ustaz bilang ini barang dari tempat kamu. Lama jugalah dikasih tawar di segalanya. Bukan tawar lagi, main lagi. Ini cerita saya di surau. Cerita dia bila orang di hospital pula, semua nurse takut.
Apa tidaknya kalau tiba-tiba dia bangun, dia terus tunjuk sana pintu, masuk terus cakap kepala. Berlari semua tu nurse, bilang itu beliau lelaki. Nasib doktor lelaki tu berani. Terus suntik ubat tenang. Beliau lelaki bilang lagi, Tama on the way pergi hospital, ada lembaga hitam besar sana atas bot kereta, atas bonet, yang dikatakan duduk di atas bonet kereta di bahagian belakang. Dia jadi berat bila benda tu ada. Tiba-tiba dia bilang ada sudah atas ribu perempuan yang stuck itu. Apa lagi? Dia kasi berhentilah kereta tu di tepi. Sangat terkejut dan hampir-hampir accident. Dia baca ayat yang tertentu lah, ayat-ayat kursi ke apa semua. Last tak ada sudah. Sekali sedar sudah tu perempuan, jam mau dekat pukul 2 pagi, dia kasih tahu masa habis makan lebih kurang jam 8 begitu, ada kasih bangun dia. Bila dia bangun, terus kena tanya oleh otio barang, ada kau nampak kepala saya dia tu barang? Bilang sambil pegang kepala dia yang lelaki. Sambil berbaris itu anak beranak menghadap dia. Itulah sebab dia stuck. Dia bilang lagi masa on the way pergi sini, di Ranau dia bilang dia nampak ada 4 orang pakai lusuh-lusuh pandang sama dia. Masa tu dia di bus stop lah. Dia tegur tidak mandikah ini orang ni bilang. Tapi berbisiklah dia bilang rupa-rupanya kereta dia orang ini ditumpang. Dan itulah kisah yang telah diceritakan oleh iaitu Nita Whitesnake yang aku baca di Wattpad di bahagian pertama. Why do you seem so scared? All I wanted to do is play with you. Untuk kisah yang kedua, iaitu kisah yang terakhir lah, iaitu bertajuk Bilik 13. Kisah seram pada kali ini adalah sebuah kisah benar yang diceritakan oleh rakan saya pada waktu itu dia bekerja sebagai jurunilai hartanah di Kota Kinabalu. Kisah yang tidak dapat dilupakan beliau sehingga sekarang iaitu ada pengalaman menginap sebuah hotel bajet di sebelah pantai timur Sabah. Nama tu diorang tidak cakap sebab nak jaga sensitiviti nama tu, di mana dia bertarung dengan nyawa dan menyaksikan sendiri kejadian paranormal di depan mata. Dipendekkan cerita, kejadian itu berlaku sekitar tahun 2005. Ketika kejadian ini berlaku, dia ni sebenarnya seorang pekerja baru waktu tu. So, hotel yang dia sewa pun adalah sebuah hotel yang bersesuaian dengan wang ada di tangan. Yang penting dapat tidur dan dapat berehat. Maklumlah orang baru kan, tu pun bos bagi wang pendahuluan cukup-cukup tu lah. Lokek betul tu bos tu. Dijadikan cerita pada malam pertama kawan saya ini kerja sehingga lewat malam, dan disebabkan tu dia berasa keletihan yang teramat sangat. Bahkan tidak dari KK pergi Sandakan jauh bah, itu drive sendiri lagi. Lepas sampai terus ke cari lokasi hartanah klien. Penat bukan kepalang? Punda tau. Muncullah lokasi hotel tu. Walaupun terletak di pinggir bandar, ia agak mudah dijumpai disebabkan hanya hotel tu je yang berada di pinggir bandar waktu tu. Sampai saja dia pun terus mandi dan terus tidur. Tak lama lepas tu dia rasa tak boleh gerak tiba-tiba. Nak bercakap di mulut pun macam jam. Jantung dia semakin kuat berdegup. Saya ingat tadi dia tak tutup lampu di bilik mandi dia, tapi sekarang dia kena tutup pula. Sebab dia betul-betul ingat konon dia tak tutup lampu tu. Tapi makin ni masa pula dia rasa macam ada orang pusing-pusing dekat katil. Aduh nah, apa tu? Dia berhabis sudah mau gerakkan badan, mau gerakkan ambil telefon, tidak nak dapat juga. Badan tak boleh gerak dan tak boleh suara. Dia baru tenaga cuba meronta. Tak tahu macam mana sekali dia sadar. Mau siang sudah. Si kawan ni pun bingung lepas tu, and then itu first time dia rasa macam tu. Si kawan ni pun mau fikir-fikir, dia mau sudah check out lah. Tapi masih ingat ada kerja yang patut diselesaikan. So kasih senang hati, mungkin juga mainan mimpi je tu dalam hati dia. Hakikatnya dia memang jenis orang yang bukan penakut. Tapi lah hati dia mau tanya-tanya, mana tahu bilik ni betul-betul hantu. Kebetulan waktu dia keluar, dia jumpa seorang cleaner. Macam lah betul cleaner dia tengok. Dia bilang. Tapi mula-mula cleaner tu diam saja, langsung tidak tersenyum.
Dia tak senyum langsung pun. Tu kawan ni pergilah bisik-bisik kat cleaner tu. Nah, baru dia tahu juga 2 bulan lalu ada pelancong mati dalam bilik 13. Ndak juga betul dalam dia. So dia terus jalan dah pergi jumpa klien. Pada malam yang kedua, dia tidur di bilik yang sama. Dia malas nak pindah. Dia nak pindah bilik pun dah malas dah. Malangnya perkara tu berulang lagi. Tapi kali ni makhluk dia nampak betul-betul sedang duduk macam mau jaga dia je. Makhluk gelap ni tapi ada bentuk manusia besar. Rambut mengurai. Dia dengar lagi bisikan halus tapi garau. Berani kau pergi tidur di sini ah? Kalau kau pergi lagi, siapa saksi mati kau. Dia bilang tu hantu. Macam separuh sedap lah konon si kawan ni. Seperti semalam sekali dia sedang mau sudang sudah. Malam yang ketiga pula, kawan ni masih stay dalam hotel. Betul-betul kuat semangat bah ni dia ni. Walaupun terkejut dengan kejadian tu, dia masih anggap mainan mimpi je. Lagipun waktu kejadian dia bilang macam dalam keadaan separuh sedar. Dia ada jaga gak kau tu kawan pasal kejadian tu ada. Dia suruh dia pindah lah. Tapi kalau pindah nanti saya PKK dia suruh pula kawan kena cop penakut. Lagipun ni malam lah sudah di dalam hati dia. Dan malam tu jugalah seperti biasa dia nak tidur. Dia semua dia buka. Dia sengaja tak nak kunci pintu tu. Manalah tahu hantu mau tidur sekali. Dia kata nak matikan lampu tu lah. Tapi malam tu kerisauan dia sangat luar biasa. Lambat dia tidur. Jam 12 lebih baru dia tidur. Sekali lagi badan dia tak boleh gerak. Mulut dia tak boleh bercakap. Itu makhluk timbul lagi di sebalik kesamaran dan kali ini makin jelas guys. Sambil badan cuba bergerak, dia dengar hantu tu macam marah betul-betul dan ungkapkan bengis masuk ke telinga. Saya sudah bilang pada kamu jangan tidur sini. Ini tempat saya. Saya mau kasih mati Kau. Si kawan ini pun masih cuba melawan untuk sedar, tetapi tak dapat juga. Tapi heran dalam kesamaran tu dia dengar kunci pintu dikunci. Tik. Sekarang lebih perik macam leher dia kena cekik. Dalam keadaan panik dia sempat fikir pesanan rotu tu. Dia cuba gerakkan ibu jari kaki dan meludah ke hala makhluk kacau dia. Akhirnya dia tersedar dan terus buka pasang lampu dan keluar dari bilik. Berpeluh-peluh time tu kawan dia tu. Pagi tu dia keluar dengan bilik yang penuh persoalan. Nasib baik malam terakhir bilangnya hati dia keluar terus mau check out. Masa dia check out, cleaner tengok dia macam lain sangat. Nampak lain sangat. Alright guys, itu saja video untuk kali ni. So guys, aku rasa korang pun dah faham, korang pun dah dengar lah cerita tadi tentang dua kisah. Satu yang berlaku kepada salah seorang pendengar yang dia dah share dekat blog, dan satu lagi kisah tentang hotel yang ada nombor bilik nombor 13. So guys, terima kasih kerana menonton video aku daripada awal sampai habis. Dan kepada korang yang dah subscribe daripada awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. I appreciate your support. Dan siapa yang belum subscribe, jangan lupa guys, tekan like, share, komen dan juga subscribe. Dan juga tekan butang lonceng untuk dapat video baru aku yang akan datang. Dan guys, kalau korang nak tahu info-info terbaru ataupun video baru di Nest channel, korang boleh follow aku punya social media. Yang link dia aku akan share dekat description di bawah. Okay? So guys, terima kasih kerana menonton video aku daripada negeri Perlis sampai ke negeri Sabah, itu video sekarang ni. Guys, jumpa lagi di episod akan datang untuk video yang viral ke ataupun apa-apa saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum and bye bye. See you later in my next video. Jumpa lagi.